Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, ini satu lagi keputusan yang menggemparkan bersatu, menggemparkan Muhyiddin Yassin. Kepada Anda di luar sana yang sedang menonton video kali ini, saya yakin Anda juga pernah mendengar tajuk berita bersatu semakin bergolak. Presiden bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin pasti dalam keadaan yang pening kepala. Pada saya pasti Muhyiddin pening kepala kerana bersatu bergolak di antara kepimpinan partinya. Wan Saiful, Azmin Ali sedang ada isu, dan dalam masa yang sama pula sebelum ini ada ahli parlimen bersatu yang sudah bertindak, mereka kata tikam belakang. Jadi Muhyiddin pula ada terlibat dengan beberapa terpalit dengan kes rasuah ataupun projek Cana Wibawa. Nah, saudara-saudara, lebih-lebih lagi PRN 17 diadakan. Bulan Sabah sudah bubar. Adakah Muhyiddin tidak akan mampu untuk memberikan pengaruh yang hebat di Sabah, terutamanya untuk Bersatu Sabah yang dipimpin oleh Ronald Kiandi. Nah, bercakap tentang ini, ada satu lagi keputusan AGC, tolak representasi Muhyiddin, gugurkan 7 pertuduhan jenayah. Saudara-saudara, melalui tajuk berita ini, mungkin ada risiko Muhyiddin boleh ditangkap. Ada risiko, tapi kecil. Sebab ini baru penolakan daripada AGC terhadap representasi Muhyiddin untuk menggugurkan 7 pertuduhan jenayah. Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan penyakit berulang, mungkin terapi imun transfer factor adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini mendidik, menyeimbangkan, meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga 400%, sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan dan ingin mendapatkan tips tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya. Jabatan Peguam Negara telah menolak representasi yang dikemukakan oleh bekas PM Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menggugurkan 7 pertuduhan terhadapnya, membabitkan kesalahan salah guna kuasa dan penerimaan wang hasil aktiviti haram. Timbalan pendakwa raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin memaklumkan perkara itu hari ini ketika sebutan kes di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi K. Muniandi. Artikel bertarik 7 Oktober 2025. Pihak pendakwaan telah menerima representasi daripada pasukan peguam pada 19 Ogos 2025 dan kami memaklumkan peguam bahawa representasi berkenaan telah ditolak oleh AGC pada 22 Ogos lepas. Oleh itu, pihak pendakwaan memohon supaya tarik-tarik perbicaraan ditetapkan. Katanya yang mengendalikan kes bersama Timbalan Pendakwa Raya Mahadi Abdul Jumaat. Terdahulu beliau memaklumkan mahkamah bahawa pihak pendakwaan sudah bersedia untuk memulakan perbicaraan pada bulan Januari tahun depan dan penyataan saksi juga telah disediakan. Bagaimanapun, Peguam Datuk Hisham Teh Poh Teik yang mewakili Muhyiddin memohon supaya tarik perbicaraan ditetapkan pada bulan Mei atau Jun 2026. Muhyiddin 78 yang ketika kejadian memegang jawatan sebagai PM dan Presiden Bersatu didakwa atas 4 pertuduhan salah guna kuasa, membabitkan permintaan rasuah berjumlah 232.5 juta bagi pihak parti tersebut, yaitu Bukhari Equity Sdn Berhad, Nepturis Sdn Berhad, Mamfor Sdn Berhad, dan Datuk Azman Yusof. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya antara 1 Mac 2020
dan 20 Agustus 2021 berkaitan pelaksanaan proyek Jana Wibawa. Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak. Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu soalan yang saya kongsi kepada Anda, satu berita yang panas, satu cerita yang panas berkaitan dengan PRN 17 Sabah. Don Sabah telah rasmi dibubarkan. Ramai yang mulai membuat pemerhatian sendiri, menganalisis sendiri cerita tentang politik bersama dengan kawan-kawan. Pada akhirnya, antara perkara-perkara yang kita nantikan adalah berkaitan dengan jawatan Ketua Menteri Sabah. Karena ketua itulah nanti yang akan memimpin Sabah. Jadi, seperti yang kita tahu, berkaitan dengan skandal perlombongan, skandal rasuah Sabah yang melibatkan beberapa kepimpinan politik di Sabah, termasuk adun GRS. Orang mulai tanya, kerana nama Haji Jinor pun disebut. Kita tidak tahu sejauh manakah kebenaran. Adakah Haji Jinor terlibat rasuah ini? Adakah Haji Jinor bersalah? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan. Jadi saya tanya kawan saya, saya tanya rekan saya, adakah mungkin Haji Ji boleh ditangkap sebelum PRN 17? Ini jawaban kawan saya. Tapi sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Oke, ini adalah terapi imun. Pertama, untuk mendidik. Kedua, untuk menyeimbangkan. Dan ketiga, untuk meningkatkan kekuatan sistem imun badan Anda. Mungkin Anda sedang alami penyakit berulang, masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, gastrik, sakit bahu, sakit lutut, sakit pinggang, dan apa saja masalah yang Anda hadapi. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips terapi imun, Anda boleh menghubungi saya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, adakah mungkin Haji Ji ditangkap sebelum PRN 17? Ini jawaban kawan saya. Berdasarkan maklumat sekarang, kecil tapi tidak mustahil. Jadi kemungkinannya kecil tapi tidak mustahil. Jika bukti forensik video disahkan, saksi dikumpulkan, dan pegawai negara bersetuju bahwa ada asas untuk pertuduhan, tangkapan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi lebih mungkin tindakan undang-undang terhadap adun lain atau pihak yang terlibat terus dibuat dahulu, seperti mana yang sudah berlaku kepada beberapa adun. Tangkapan terhadap tokoh tinggi seperti Ketua Menteri memerlukan bukti yang kukuh dan proses yang teliti supaya tidak mudah disangkal atas asas teknikal atau prosedur. Maklumat tambahan daripada kawan saya, faktor yang menjadikan tangkapan sebelum PRN agak tidak pasti. Pertama, presumption of innocence dan beban pembuktian. Pertuduhan terhadap seseorang, termasuk pemimpin politik tinggi, perlu didasarkan atas bukti yang kukuh, berdasarkan undang-undang, prosedur mahkamah. If bukti belum cukup kuat,
SPRM, pegawai negara mungkin akan tunggu. Analisis forensik masih belum selesai penuh. Video yang tular perlu disahkan, autentik, tidak diedit, tidak dimanipulasi. Jika ada keraguan terhadap kandungan bukti video, pertuduhan mungkin tidak boleh dibuat segera. Politik dan pertimbangan massa dalam konteks PRN, ada kemungkinan pihak-pihak yang berkepentingan mengambil kira implikasi politik, gambar identiti, sokongan rakyat, image. Kalau pertuduhan dibuat menjelang pilihan raya, kadang-kadang tindakan undang-undang mungkin ditunda atau dirancang agar tidak menjejaskan kestabilan politik. Nah, saudara-saudara, itu adalah jawaban daripada kawan saya yang saya panggil ChatGPT. Jadi, tuan-tuan, kita berharap yang terbaik untuk Haji Jinur. Kita berharap proses siasatan dijalankan dengan baik. Dan yang paling penting, PRN 17 berjalan dengan lancar tanpa ada kejadian buruk yang berlaku.